Assalamualaikum tuan-tuan yang dah masuk, tolong beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan jemput masuk. Sila jemput masuk. Mudah-mudahan tuan-tuan semua sihat, insya-Allah. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-10 ya tuan-tuan, daripada surah Yasin. Tuan-tuan bolehlah tengok kat situ apa yang ditulis ya. Nanti bila kita bahaskan, itulah lebih apa kita panggil, tuan-tuan lebih ready dengan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan jemput masuk. Tuan-tuan jangan lupa share, janganlah lupa share. Biarlah ramai lagi friends tuan-tuan dekat FB tu yang dapat manfaat daripada ayat ni. Ramai orang yang baca surah Yasin, ramai juga yang hafal surah Yasin. Saya kecil-kecil dulu pun sama juga. Selalu sangat baca kan, sampai tak payah tengok surat Yasin tu pun boleh. Bukan hafal boleh baca seorang-seorang lah. Maksudnya kalau kita ramai-ramai tu kan, dekat surau ke apa kan, jadi saya kalau tak tengok buku Yasin tu pun boleh baca ikut dia orang. Jadi bukan saya je, ramai yang macam tu. Jadi itu antara sebab lah kenapa kita pilih surah Yasin dalam perbahasan kita. Cuma hal yang berkaitan dengan baca hari Jumaat tu sunnah ataupun tidak, yang itu bukan perbahasan kita lah. Cuma untuk makluman, kebanyakan daripada hadis yang berkaitan dengan Yasin ni, dia bukan hadis yang sahih. Bukan hadis yang sahih. Jadi kalau kita nak sebarkan pun kita hati-hati. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita sandarkan sesuatu yang bukan daripada Rasulullah, tapi kita kata daripada Rasulullah, yang tu nanti jadi masalah pada kita. So kalau hadis tu hadis ciptaan manusia, dia kata disandarkan kepada Rasulullah tapi dicipta sendiri, yang tu lagi berat masalahnya. So hari ni kita bahaskan surah Yasin itu bukan kita nak bahaskan dari sudut sunnah ke tak sunnah ke dan sebagainya, tapi lebih kepada kita nak bahas apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita dalam surah Yasin tersebutnya. Ayat 10 tuan-tuan, ayat 10. Ayat 10 yang bunyi dia wasawa'un alaihim, wasawa'un. Okay. Ya, wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jemput masuk. Kita akan mulakan pengajian kita sebentar lagi, insya-Allah. Baik tuan-tuan, jom kita mulakan pengajian kita, sama-sama kita baca Ummul Kitab surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kepada kita ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sambung lagi pengajian kita ayat yang ke-10 daripada surah Yasin. Saya kongsi ayat ni, tuan-tuan boleh tengok sama-sama, boleh baca sama-sama dengan saya insya-Allah. So ayatnya yang ke-10 ni, wasawaun alaihim. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Wa dan sawaun sama saja, dan sama saja alaihim ke atas mereka, kata Allah, dan sama saja ke atas mereka, anzartahum, sama ada ataupun adakah engkau telah beri peringatan kepada mereka, untuk mereka, am lam tunzirhum, atau kata Allah Ta'ala lam tunzirhum, tidak engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minuna, mereka tetap juga tidak beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tengok ayat ni. So ayat ni tuan-tuan tentulah sambungan daripada ayat yang sebelum ni kan. Ayat yang sebelum ni Allah menceritakan ada satu golongan manusia yang mana manusia itu Allah Ta'ala tutup hadapan dia, tutup belakang dia sampai dia tak boleh nak tengok sampai dia tak boleh nak tengok kebenaran, dia tak nampak kebenaran ni. Jadi Allah Ta'ala sebut wasawa'un alaihim, sama saja ke atas mereka itu, a'anzartahum, sama ada kau beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataupun kau tidak beri peringatan kepada mereka, la yu'minuna, kata Allah. La yu'minuna. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang ke-10 ni tuan-tuan, dalam ayat yang ke-10 ni Allah menyebut golongan manusia ni adalah golongan yang paling buruk lah, yang paling tahap paling tinggi sekali. Yang mana golongan ni sampai masanya Allah Subhanahu Wa Taala tu sebut pada kita bahawanya sama je dia ni, sama sama ada kau nak beri peringatan ataupun kau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tetap juga tidak beriman. Nah, tu masalah dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya selalu sebut, tuan-tuan jangan nampak ayat Quran ni kepada orang lain. Tuan-tuan jangan tengok ayat ni bukan untuk aku, ni bukan untuk aku, ni untuk orang lain. Bukan, ini cerita pasal zaman Rasulullah SAW dulu. Allah Ta'ala menceritakan tentang orang kafir pada waktu tersebut yang tak mahu menerima ajakan Rasulullah, yang tak mahu terima dakwah daripada Rasulullah, dan orang munafik pada zaman tersebut. Jangan tuan-tuan. Ayat Quran ni untuk kita ni. Kalau tuan-tuan berada di mana? Tuan-tuan berada di Jitra. Di Jitra ni sesuai ayat ni di Jitra. Kalau tuan-tuan berada di Shah Alam, ayat ni sesuai untuk tuan-tuan yang berada di Shah Alam. Tuan-tuan berada di mana? Di London. Sesuai untuk tuan-tuan yang berada di London. Siapa yang masuk dekat dalam kategori ini, maka dia masuklah dalam golongan orang ini, tuan-tuan. Masuk dalam golongan ini. Kadang-kadang kita rasa kita Muslim. Tapi bila sampai pada satu peringkat, kita termasuk dalam kelompok yang sifat-sifatnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, entah-entah kita ni dah bukan orang Islam lagi, tuan-tuan. Sebab apa? Di sisi Allah, dia bukan tengok kita punya tengok kita punya kad pengenalan tu, kad pengenalan tu tulis Islam kan. Jadi di sisi Allah itu tak kira Islam ni diri kamu sendiri, adakah kamu ni beramal macam orang Islam, maka kamu jadilah orang Islam. Tapi kalau kamu tidak beramal seperti mana orang Islam, seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran lah. Ini bukan kita yang tentukan tau, ni Allah yang tentukan. Tuan-tuan tak boleh kata, ni Muslim, ni bukan Muslim. Kau beramal macam ni, kau bukan Islam. Bukan, ni bukan untuk kita, tuan-tuan. Ini ialah peringatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan benda-benda ini Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Cuma dari sudut pandangan kita jangan rasa Allah Ta'ala turunkan ayat Quran ni kepada orang lain. Kita kena rasa setiap masa bahawasanya ayat Quran ini untuk aku. Maknanya berhati-hati dalam kehidupan seharian, itulah kerja aku. Jangan sampai aku termasuk dalam kelompok ini. Apa masalahnya, tuan-tuan? Masalahnya ialah kita ni baca Quran tapi kita tak faham apa yang kita baca. Betul tak? Saya sendiri, kita kecil-kecil kita baca Yasin, kita tak tahu apa tulisan dekat dalam surah Yasin tu makna dia. Kita tak tahu pun, kita tak boleh nak hayati. Sebab apa? Sebab kita baca je. Sebab itulah tuan-tuan, puak orientalis ni ataupun musuh-musuh Islam ni, kau nak baca Quran, kau baca lah. Kau nak buat pertandingan, kau buat lah. Tak ada masalah. Yang penting jangan faham je sudah. Jadi saya tak kata pertandingan Quran tu tak bagus-bagus. Itu untuk encourage orang, anak-anak kita supaya rajin ataupun suka dengan Al-Quran, dengan keindahan Al-Quran, dengan taranum. Itu tak ada masalah. Tapi masalahnya ialah, selain daripada membaca,
Yang lebih tinggi, yang lebih wajib ialah kita fahami ayat-ayat tersebut, sebab itu ialah surat Allah kepada kita supaya kita menjaga diri kita, supaya kita tahu macam mana nak melayari kehidupan kita atas muka bumi Allah ini. Jadi salah satu daripadanya ialah dalam konteks ayat ini, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, orang-orang yang sampai pada tahap dia tak nak terima kebenaran, tuan-tuan. Dia tak nak terima kebenaran, Allah tutuplah dia punya kebenaran di depan, di belakang, Jadi orang-orang macam ni Allah Ta'ala kata butakan mata mereka lah, lebih kurang macam ni. La yubsirun, mereka tak melihat dah. Bukan tak melihat dari sudut nampak benda, nampak air kopi lah, bukan. Maknanya dia tak nampak kebenaran, tuan-tuan, walaupun dah ditipu banyak kali contohnya, tapi tak nak juga, tak nak juga berubah. Itu problem dia, tuan-tuan. Satu orang Islam yang baik, dia takkan masuk dalam lubang yang sama dua kali, tuan-tuan. Kalau kita dah ditipu oleh orang yang datang menjual, menjaga contohnya kan, lepas tu kena tipu lagi, ataupun sekarang ni dengan scammer-scammer yang banyak telefon dah kena tipu sekali, kena tipu lagi, tuan-tuan. Kenapalah sampai bodoh sangat macam tu, Itu perkara kecil, tuan-tuan, tapi dalam perkara yang lebih besar ialah hal yang berkaitan dengan agama kita, tuan-tuan. Tengok depan mata macam mana orang mati, tuan-tuan, dalam keadaan dia tak sempat bertaubat. Cuba tuan-tuan tengok. Mati dalam keadaan tak sempat bertaubat. Macam mana keadaan dia nak berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti macam mana. Tapi itu bagi kita lah. Tapi bagi orang yang Allah dah tutup ni, alah tak, dia pun kata dia tak takut pun. Dia tak takut, dia tak takut. Dia hanya takut bila apa? Bila maut tu dah ada dekat depan mata. Naik kapal terbang, lepas tu tiba-tiba jadi tribulan ke atas tu, masa tu kapal tu dah jadi huru-hara, masa tu barulah diingat untuk kembali kepada Allah. Dalam keadaan tu para ulama ada bagi perumpamaan yang ini saya pernah dengar. Jadi pada waktu tu, aku balik ni, Allah, aku takkan tinggal semayang dah, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Tapi masalahnya bila elok balik, landing balik bagus, sampai dekat destination, super juga, tuan-tuan. Janganlah sampai kita jadi macam tu, tuan-tuan. So surah Yasin ni bukan untuk dibaca semata-mata, tuan-tuan. Baca insya-Allah dapat pahala, tapi diamalkan ayat-ayat dekat dalam tu, yang itu yang lebih besar. Biasanya, tuan-tuan, orang yang jadi ini ialah yang pertama orang yang dikuasa. Orang kuasa ni tak kira lah orang politik ke, ataupun orang yang berkuasa dekat dalam jabatan ke, orang yang berkuasa dekat dalam tempat kerja ke. Sebenarnya orang macam ni yang tak nampak kebenaran ni, tuan-tuan. Kadang-kadang dah tahu dah orang ni salah, tapi disebabkan oleh ada hubungan saudara ke, ataupun hubungan persahabatan ke kan. Jadi orang ni betul-betul salah, orang ni betul-betul jahat. Dia menganiayai orang lain. Bila dia menganiayai orang lain, sepatutnya kita sebagai orang yang nak mengadili, kita kena berpihak kepada orang yang benar, tapi tak. Jadi ni yang Allah Ta'ala kata, orang jenis ni ialah dah tutup dah kebenaran dekat depan dia, dekat belakang dia. Ni antaranya lah. Ni antaranya. Jadi tuan-tuan jangan masuk dalam kelompok orang ni. Walaupun dalam ayat ni konteksnya ialah dalam konteks agama dan Al-Quran, tapi kita kaitkan dengan diri kita lah. Jangan kita rasa aku tak masuk dalam ayat ni. No. Al-Quran ni untuk kita. Jom kita tengok balik ayat ni, kita tengok secara mafhum dia sekali lagi, kemudian secara harfiah dia. Tuan-tuan ready, di ujung pengajian kita nanti, saya nak tanya, kalau tuan-tuan sebagai ulul albab, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat tuan-tuan dalam konteks ayat ini. Sekali lagi saya sebut, tuan-tuan, jangan sangkakan tafsiran ini semata-mata apa yang disebut oleh Allah. Itu terjemah, tuan-tuan. Kadang-kadang cuba tafsir ayat ni. Jadi kita tafsir sebenarnya sama saja, dalam satu golongan sama saja, sama ada kita beri peringatan ataupun tidak, mereka tetap juga tidak beri. Itu bukan tuan-tuan tafsir ayat ni, itu tuan-tuan terjemah. Itu tuan-tuan tak payah sebut, tak payah tafsir pun, tak apa, itu orang baca orang faham ayat ni. Bila kita tanya siapa, tengok ayat sebelum ni, ayat sebelum ni Allah tutup depan mereka, itu bukan tafsir, itu terjemah, tuan-tuan. Itu terjemah. Itu terjemah, dan kebanyakan daripada buku tafsir pun dia bukan tafsir, dia terjemah. Tak apalah, tak ada masalah. Itu salah satu daripada cara penafsiran juga bagi kita faham dengan dakik apa maksud ayat tu kan. Tapi apa yang saya masuk kat sini ialah apa di sebalik ayat. Itu yang lebih penting. Itu kita panggil ulul albab tu. Yang itu yang saya nak tuan-tuan praktis benda tu. Tapi saya guide tuan-tuan lah. Jangan sampai lari daripada ayat dia. Okey. Tuan-tuan tengok ayat ni. Allah Ta'ala menyebut wasawaun alaihim. Dan sama saja ke atas mereka. Nanti kita masuk soal teknikal dia apa semua. Wasawaun alaihim, dan ni perkataan yang pertama, dan tengok sawaun dengan wa ni kan dia beza warna, jadi maknanya dua kalimat berasingan, tuan-tuan. Jadi wa ni ni makna dia, sawaun ni makna dia. Dan sama sahaja kata Allah Ta'ala, dan tak ada beza pun alaihim ke atas mereka, ni dua kalimat ala dengan him.
Dan sama saja ke atas mereka, anzartahum. Ni ada 3 kalimat tuan-tuan. Kejap lagi kan saya nak jelaskan secara teknikal tentang haraf yang bekerja dengan haraf yang tak bekerja. Apa maksud dia nanti kejap lagi. Okey, anzartahum. Maknanya sama ada ataupun adakah. Selalu terjemahannya adakah. Tapi tengok kesesuaian. Kalau kat sini yang sesuai kita terjemah sama ada lah. Ini salah satu daripada kalimat haraf. Ini termasuk dalam kelompok haraf apa nanti saya jelaskan sebentar lagi. Kemudian anzarta, sama ada engkau telah beri peringatan hum kepada mereka. Lam tunzirhum, ataupun lam tidak pernah ataupun tidak tunzir, engkau memberi peringatan hum kepada mereka. Sama ada engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, jawapannya apa? La yu'minuna. Mereka tetap tidak, mereka tetap juga tidak beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. Ya tuan-tuan. Sekali lagi saya sebut terjemahan secara mafhum. Bila tuan-tuan dah terjemah, dah faham terjemahan ni betul-betul, baru kita masuk teknikal. Dan sama sahaja ke atas mereka, wahai Muhammad, sama ada engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka pun, mereka tetap tidak beriman. Mereka tetap tidak beriman. Kalau kita tanya siapa ni Ustaz? Ni golongan ni Allah Ta'ala bagi tahu dekat ayat-ayat sebelum ni. Antaranya, inilah dia. Kami telah jadikan, orang tu ialah kami telah jadikan tutupan di depan mereka, di belakang mereka, dinding depan dan belakang mereka sampai mereka tak boleh nak lihat kebenaran. Jadi orang ni Allah Ta'ala sebut sawaun alaihim, sama sajalah ke atas mereka Tuhan Muhammad. Sama ada engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, mereka tetap juga tidak beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ada banyak kalimat haraf dekat dalam ni tau. Wah ni kalimat haraf ya. Ini pun kalimat haraf. Ya, kemudian juga kalimat haraf, kemudian lam pun kalimat haraf juga, kemudian yang terakhir ialah la. La juga merupakan kalimat haraf. Okey tuan-tuan, tuan-tuan dengar dulu Ada di antara haraf-haraf ni yang dia ada tugas dia dalam ilmu nahwu. Ya. Dan ada di antaranya yang tidak bertugas lah dalam ilmu nahwu tau. Itu sebenarnya ialah pelajaran peringkat yang ketiga tau. Pelajaran peringkat yang pertama ialah tuan-tuan kena pisahkan antara isim, fi'il, haraf. Isim, fi'il, haraf. Tadi saya dah bantu tuan-tuan untuk memisahkan kalimat haraf dalam ayat yang ke-10 ini kan. Okay, yang pertama ialah wa. Okay, wa ni tuan-tuan, dia merupakan kalimat haraf. Jadi kalau tuan-tuan masuk pada peringkat yang kedua, baru kita jelaskan wa ni termasuk dalam kelompok haraf apa tau. Jadi, ni pelajaran pertama, ingat. Ini pisahkan antara isim, fi'il dan haraf kan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim dan fi'il, pindahkan ke diagram yang kedua. Ini semua pelajaran peringkat pertama. Okay, katalah tuan-tuan jumpa kalimat haraf. Kalimat haraf ni tak payah pindah diagram yang kedua. Yang kena pindah hanya isim dan fi'il saja tau. Sebab apa? Kita kena cari jantina dia apa, jumlah dia berapa orang, atau berapa benda tersebut, ganti nama diri yang keberapa. Ini ialah ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat tersebut. Tapi kalau kalimat haraf, tak payah cari tuan-tuan. Kalimat haraf ni tak payah cari ganti nama diri semua, tak ada. Dia tak ada. Okay, sekarang ni tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa kalimat haraf pada peringkat yang pertama pengajian tuan-tuan, pada peringkat yang pertama pengajian dalam sistem Al-Furqan, tuan-tuan kena pisahkan je. Tuan-tuan kena pandai pilih, ustaz ni haraf ustaz. Ini isim ustaz, tanda isim dia ada tanwin di ujung. Ala ni haraf ustaz, him ni isim balik. Ni haraf ustaz, anzartani fi'il, dia fi'il madhi sebab ada telah, nampak? Hum ni adalah kalimat isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi ialah isim dhamir ataupun isim ganti nama dia. Jadi caranya tuan-tuan pisahkan kalimat isim, fi'il, haraf. Tapi pada peringkat yang kedua pengajian, kalau tuan-tuan pergi kepada pengajian dalam sistem Al-Furqan yang kita akan ajar tuan-tuan guna WhatsApp. Okay, tuan-tuan dengar dulu. Ni walaupun belajar dengan mana-mana pun, yang ni cara ni mudah lah. Bila tuan-tuan jumpa kalimat haraf, ni kalimat haraf kan. Jadi waktu ni peringkat yang kedua tau. Tuan-tuan akan dijelaskan haraf semua ada gelaran dia dan ada fungsi dia. Biasanya gelaran dan fungsi ni dia synchronize tuan-tuan. Gelaran apa, kemudian itulah fungsi dia juga. Contohnya macam tuan-tuan sebut, katalah orang tu nama dia Ahmad, kata okay, dia kerja apa? Dia kerja dia ialah tukang masak. Fungsi dia apa? Fungsi dia masak. Ataupun katalah nama lelaki tu, katalah nama dia Abu. So gelaran dia ialah apa? Gelaran dia ialah jaga. Dekat tempat kerja dia tu nama dia jaga kan. Gelaran dia jaga. Katalah nama orang tu Abu Samah ke apa kan. Itu nama dia tau. Tapi gelaran dia jaga. Nama dia bukan jaga, nama dia Abu Samah, tapi gelaran dia jaga. Jadi kalau gelaran dia sebagai jaga, fungsi dia apa? Fungsi dia menjagalah, betul tak? Jagalah, jaga gate ke jaga apa, tak kira lah, jaga.
Faham tak tuan-tuan? Jadi sama macam kalau tuan-tuan belajar kalimat haraf dalam sistem Al-Furqan, dia ada gelaran dia. Jadi gelaran dia tu dia sinkronis dengan fungsi dia. Katalah gelaran dia ialah haraf penyambung cerita. So fungsi dia apa? Fungsi dia menyambung cerita lah. Itulah maksud dia tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tengok wa ni, gelarannya ialah haraf penyambung cerita tau. Sekejap, kita balik ke ayat tu tuan-tuan. Wa ni merupakan kalimat haraf, ya. So gelaran dia ialah haraf penyambung cerita. Tengok kat sini tadi. Ni ada wa kat sini kan, nampak ni. Haraf penyambung cerita, betul tak? Jadi kalau gelaran dia sebagai haraf penyambung cerita, dalam bahasa Arab disebut sebagai haraf ataf. Fungsi dia apa tuan-tuan? Fungsi dia nyambung cerita. Sebab kalau tuan-tuan belajar je peringkat yang kedua, bila jumpa haraf kena cari gelaran dan fungsi. So gelarannya ialah haraf penyambung cerita dekat sini pun. Fungsi dia ialah menyambung cerita. Faham tuan-tuan? Okey, itu kalimat haraf yang pertama yang tuan-tuan jumpa dekat dalam ayat ni. Okey. Kemudian apa haraf lagi yang tuan-tuan jumpa? Okey. Selepas wa ni sawaun. Sawaun ni sama saja, dia kalimat isim. Tanda isim dekat dalam ni ialah tanwin di hujung. Ingat tak? Kalau kalimat isim tuan-tuan jumpa, tengok ni isim ni kan. Dia ada tanda kan? Tanda makna okeylah, sawaun sama saja. Itu adalah kalimat isim tuan-tuan Dari segi makna tuan-tuan okey, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kena tengok tanda teknikal dia. Yang menunjukkan kalimat tu kalimat isim selain daripada makna, tengok kalau di pangkal dia ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dia mungkin ada tanwin di hujung. Kalau tak ada tanwin, tak ada alif lam, mungkin hujungnya berbaris bawah. Jadi salah satu daripada 3 tanda ni pun ada pun dah cukup dah menunjukkan kalimat itu ialah kalimat nama ataupun kalimat isim tuan-tuan Okey, cuba tengok sawaun ni tadi. Alif lam tak ada, tanwin ada, tanwin ada Ustaz. Ni kalimat isim. Okey, alaihim. Ala ni dia ialah merupakan kalimat haraf juga. Sebab ala ni yang paling senang tuan-tuan nak kenal sebab dia dah ada dah dekat dalam diagram kita yang pertama ni. Cuba tuan-tuan tengok. Kan dalam diagram yang pertama ni, tuan-tuan kena pisahkan antara isim, fi'il dan haraf, betul tak? So isim, fi'il dan haraf. Dalam haraf ni ada pun saya masukkan salah satu daripada kelompok haraf ni, kita panggil haraf jar tuan-tuan So ala ada kat sini. Jadi confirm ala ni merupakan kalimat haraf. Dia termasuk dalam kelompok haraf, dia termasuk dalam kelompok haraf jar tuan-tuan. Ala ni termasuk dalam kelompok haraf jar. Apa kelompok haraf jar? Nanti saya jelaskan pada tuan-tuan. So yang ini haraf, yang ini pun haraf. Kemudian him maknanya mereka tuan-tuan Jadi kalau dia merupakan maknanya mereka, dia ini merupakan kalimat isim lah. Ingat tuan-tuan ingat tak? Dalam pertemuan kita sebelum ni, saya jelaskan semua ganti nama diri adalah kalimat isim tuan-tuan. Semua ganti nama diri adalah kalimat isim. Contohnya macam aku, engkau, dia, mereka. Aku ni kan saya kan, Nasar kan, saya Ustaz Nasar kan. Jadi kan orang kan, jadi isim lah. Jadi dia, saya tunjuk siapa dia, tak apalah siapa pun tak kira lah. So dia tu orang kan, ataupun benda ke apa, ia contohnya buku tu saya mengambilnya ataupun saya mengambil ia tu refer pada buku isim kan. Jadi semua ganti nama diri dia merupakan kalimat isim, aku ke, mereka ke, engkau ke. So dalam konteks itu alaihim, ke atas mereka tu rujuk kepada mereka tu adalah kalimat isim, tapi dia jadi isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia bukan isim biasa tau. Sawaun tu tadi isim biasa tapi kalau hum ni dia termasuk dalam isim yang ada gelaran dan fungsi So kalau tuan-tuan nak tahu apa gelaran dia, cuba kita tengok kat sini pelajaran peringkat 2 So hum ataupun him ni dia ada gelaran. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim pada pelajaran peringkat yang kedua ni isim, fi'il, haraf tadi kan. Okey. Isim dia ada 2 jenis, satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu isim biasa tau. Jadi him itu dia dekat sini tuan-tuan dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelaran dia apa Ustaz? Gelaran dia ialah isim ganti nama. So fungsi dia apa Ustaz? Fungsi dia menjadi ganti nama lah, menjadi dhamir lah. Jadi tuan-tuan kena tahulah dia rujuk kepada siapa, dia menjadi ganti nama diri kepada siapa. Tengok saya nak tanya tuan-tuan kalau tuan-tuan boleh jawab Sama sahaja ke atas mereka sama ada engkau beri peringatan atau tidak, mereka tu tetap tidak beriman. So sama sahaja ke atas mereka. So mereka ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan jawab rujuk pada siapa? Pandai pun. Dia rujuk kepada orang kafir zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah SAW dulu lah. Dan itu secara asas masa ayat ni turun. Tapi secara umumnya siapa? Secara umumnya semua orang yang terlibat dengan perkara ni. Zaman tu ke, zaman kemudian ke, zaman kita ke, zaman akan datang, siapa yang terlibat dengan orang yang disebut oleh Allah Ta'ala, mereka termasuk dalam Quran. Itu secara umum dia. Tapi secara khusus ayat ni masa turun dulu ialah refer kepada orang kafir pada zaman Rasulullah SAW.
Wassalam. Okey. Ini pun merupakan kalimat haraf tuan-tuan. Dia ni merupakan kalimat haraf tanya. Adakah asal perkataan dia? Tapi dalam konteks ni sama ada. Okey, ni tuan-tuan, dia merupakan kalimat haraf iaitu haraf tanya. Okey, tuan-tuan tahu tak? Sebenarnya kalimat tanya dalam Al-Quran, kalimat bertanya dalam Al-Quran, siapakah, bilakah, berapakah, manakah, itu semua adalah kalimat isim tanya, tuan-tuan. Isim tau, bukan haraf, isim tanya. Tapi dalam banyak-banyak kalimat pertanyaan itu ada dua sahaja yang termasuk dalam kelompok haraf tanya. Dua je. Lain semua isim tanya. So apa dia yang dua? Yang pertama yang kedua hal. Itu selalu tuan-tuan jumpa. Hal pun maknanya adakah, pun maknanya adakah juga. So yang tuan-tuan jumpa tu, itu bukan isim tanya, itu ialah haraf tanya. Sekali lagi saya ulang, semua kalimat pertanyaan adalah isim. Isim tanya, ataupun dalam istilah nahwu disebut isim istifham. Isim istifham. Isim istifham, isim tak faham, isim tanya. Tapi dalam semua-semua isim tanya tu ada dua saja yang merupakan haraf tanya. So apa dia dua tu? Yang pertama ialah yang kedua hal. Itu yang tuan-tuan jumpa dekat dalam ayat ni kan. So ni dia merupakan haraf tanya. Okey. Kemudian anzarta ni kalimat fi'il iaitu fi'il madhi. Ingat tak dalam pertemuan kita sebelum ni saya bahaskan ataupun saya jelaskan tentang fi'il kan. Jadi dalam kalimat fi'il kriteria dia wajib kena ada ganti nama diri. So kat sini engkau telah beri peringatan. So engkau ini kan ada kat sini. So dalam kalimat fi'il wajib ada ganti nama diri dalam terjemahan perbuatan itu. So automatik tuan-tuan tahu ni ialah kalimat fi'il. So fi'il ada 3 tuan-tuan. Jadi ini tentu tuan-tuan kata fi'il madhi. Ustaz, kenapa fi'il madhi? Kan saya sebut kalau fi'il madhi ditambah perkataan telah. Kalau engkau beri peringatan, tak ada telah kan, maka tu fi'il mudhari'. Sebutan dia pun lain. Jadi kalau engkau telah beri peringatan, maka automatik tuan-tuan tahu Ustaz, ini confirm fi'il madhi. Kenapa awak cakap macam tu? Ni ada perkataan telah. Tu maksudnya. Okay, hum ni sama macam tadi, dia merupakan kalimat isim, iaitu isim yang ada gelaran dan fungsi, dan gelarannya ialah isim ganti nama diri. Am ni atau. Ini juga merupakan kalimat haraf. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam peringkat yang kedua, am ni termasuk dalam kelompok haraf ni. Dia sama geng dengan wa ni. Sebab am dan au maknanya atau kan. Dia termasuk dalam kelompok haraf penyambung cerita tuan-tuan. Am termasuk dalam kelompok haraf penyambung cerita kan. Okey, lam ni tidak ataupun tidak pernah. Ini juga termasuk dalam kelompok haraf tuan-tuan. Jadi ini sebenarnya dia adalah haraf nafi. Kalau tuan-tuan tengok dekat pelajaran peringkat kedua, tuan-tuan akan jumpa kat sini tak? Lam lam kan kat sini. Lam dia termasuk dalam kelompok haraf nafi. Tapi ini adalah antara kalimat-kalimat haraf yang bekerja tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok lagi sekali. Ini adalah kalimat-kalimat haraf yang bekerja. Apa maksud kalimat haraf yang bekerja tuan-tuan? Okay, ada jenis-jenis haraf yang dia bekerja untuk mematikan kalimat lain, atau dia kalimat selepas dia dia ada yang bekerja membaris ataskan kalimat lain, ada kalimat haraf yang bekerja untuk membaris bawahkan kalimat lain. Itu kita panggil haraf yang bekerja dari sudut ilmu nahwu. Contohnya haraf jar. Haraf jar kan tadi tuan-tuan jumpa ala ke ila ke bi ke min ke fi ke, itu semua adalah kalimat haraf jar. Okay, kerja haraf jar ialah memberi baris bawah kepada kalimat selepas dia. Tapi tuan-tuan jangan cek dulu tau, tuan-tuan sabar dulu, nanti saya jelaskan perkara ni. Jadi ni secara umum dia saya nak bagi tahu apa maksud isim yang bekerja. Jadi kalimat lam juga merupakan kalimat haraf yang bekerja. So dalam dia bekerja apa kerja dia? Kerja dia termasuk dalam kelompok haraf jazam dia panggil. Haraf jazam. Haraf jazam. Jazam makna apa? Jazam maknanya baris mati. Kalau haraf jar maknanya baris bawah. Kalau haraf jazam, baris mati. Jadi automatik tuan-tuan tahu, kalau kerja haraf jar membaris bawahkan kalimat selepas dia. Kalau haraf jazam, membaris matikan kalimat selepas dia. Cuma kalau haraf jar tadi, dia bekerja untuk kalimat isim. Dia membaris bawahkan kalimat isim. Tapi kalau haraf jazam ni, kerja dia membaris matikan kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari' sahaja. Bos dia ialah fi'il mudhari' saja. Kalau dia jumpa fi'il mudhari' lam, kemudian lepas dia ada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tu ujung dia kena bagi baris mati. Pasal apa Ustaz? Sebab lam ni dia bekerja. Apa kerja dia? Kerja dia haraf jazam. Apa maksud haraf jazam? Kerja dia haraf baris mati. Kenapa panggil dia macam tu? Sebab kerja dia membaris matikan orang. Dia membaris matikan siapa? Dia membaris matikan fi'il mudhari' sahaja. Okey, sekarang ni Ustaz, dia kerja dia membagi baris mati dekat fi'il mudhari' kan? Asal-asal fi'il mudhari' tu apa yang Ustaz nak mati-matikan dia? Asal fi'il mudhari' dia baris depan.
Tuan-tuan tengok kat sini saya bagi tuan-tuan nampak gambar. Ni pelajaran peringkat ketiga tuan-tuan. Saja je nak share kat tuan-tuan Okey, lam ni haraf jazam kan. Kerja dia membaris matikan fi'il mudhari' kan. Jadi tunzir ni asal perkataan dia tunziru. Asal perkataan dia tunziru. Jadi disebabkan oleh lam inilah tunziru dia jadi tunzir. Jadi kalau ditanya ustaz ni kan fi'il mudhari' ustaz. Fi'il mudhari' kan tak ada telah kan. Engkau beri peringatan mana ada telah kan. So kalau fi'il mudhari' ustaz kan ujung dia kena bari depan. Kenapa ustaz matikan kalimat tunzir ini? Jawapannya kerana sebelum fi'il mudhari' tunzir ini ada haraf jazam. Si haraf jazam inilah yang menjadi penyebab kenapa tunzir ini elok-elok baris depan tuan-tuan tukar jadi baris mati. Itu pelajaran dia. Tapi pelajaran peringkat ketiga tuan-tuan, jangan risau nanti kita akan sampai. Sebab tu saya kata kalau tuan-tuan belajar dalam sistem Al-Furqan kita boleh belajar ikut bab satu-satu tapi kalau tuan-tuan belajar macam kita buat secara umum ni tak boleh belajar ikut bab, kita kena belajar ikut ayat lah, kalau tidak nanti tak seronok nak cerita penafsiran dan sebagainya kaitan dengan ayat sebelum kan apa ni kita kena ikut ini ayat pertama, besok ayat kedua hari ni kita dah sampai ayat ke-10 kan. Jadi susunan dia tu saya tak boleh susun pengajian tu ikut bab, saya kena ajar ikut ayat. Jadi bila kita jelaskan ikut ayat, jadi dia punya susunan pengajian secara teknikal tu kadang-kadang dia melompat-lompat. Jadi saya tak boleh nak buat apa lah, tuan-tuan kena dengar lah. Tapi macam mana pun saya bagilah tuan-tuan cara yang terbaik untuk tuan-tuan faham. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar macam ni secara sistematik kan selalu saya sebut, tuan-tuan pergi dekat Al-Furqan punya WhatsApp, tuan-tuan kata saya berminat belajar, saya berminat, nanti Al-Furqan akan bantu tuan-tuan macam mana tindakan selanjutnya. Kita akan ajar guna WhatsApp. Tuan-tuan insya-Allah boleh faham daripada zero sampai hero. Tuan-tuan tu kata saya berminat dan hantar ke 0195119000. Kempen hari-hari saya kempen tuan-tuan. Belajarlah bagi faham Quran. Sambung balik ayat kita tuan-tuan ya. Alright ya. Okey, lam ni tuan-tuan dah tahu kan dia haraf nafi, kemudian tunzir ni fi'il mudhari' kita dah bahas tadi. Ya, kemudian hum ni pun kita dah bahas dekat sinilah dia ialah isim dhamir isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim ganti nama dia. Ini haraf yang berikutnya tuan-tuan, la maknanya tidak, ini juga merupakan haraf dan dia merupakan haraf nafi ya. Dan yu'minuna kalimat fi'il apa ni, tak ada telah, fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke fi'il madhi tuan-tuan. Fi'il madhi ni tadi kan ada telah kan, itu fi'il madhi. Kalau yu'minunan sama macam kat sini, dia fi'il mudhari'. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Nanti kita akan belajar pada peringkat yang ketiga Fi'il mudhari' ni punya kes panjang kisah dia tuan-tuan. Itu pelajaran peringkat ketiga tu tuan-tuan tak boleh capai sebelum tuan-tuan faham peringkat kedua dan peringkat pertama Okey tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, dah faham dan sama saja ke atas mereka, sama ada engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tetap juga tidak beriman. Okey tuan-tuan, ulul albab. Tuan-tuan, saya panggil sebagai ulul albab. Cuba beritahu dengan saya, kenapa Allah tak nak sampaikan ayat ini kepada kita? Ayat ini untuk siapa sebenarnya? Ayat ini untuk siapa? Tadi kita dah bahaskan tuan-tuan, yang pertama ayat ni Allah Ta'ala nak bagi tahu janganlah sampai jadi orang macam ni tau. Jangan sampai jadi orang macam ni. Itu antara bendanya lah. Kemudian hati-hati sebab orang yang sampai pada tahap ni dia sangka di Islam rupanya dia dah masuk jadi orang kafir. Jangan main. Sebab bagi Allah Subhanahu Taala orang fasik ni dia dengan orang munafik ni dia bukan orang Islam tau. Jangan main tau. Orang munafik dengan orang fasik bagi Allah Taala mereka ni bukan orang Islam. Dia orang sebab apa? Sebab dia orang ni masuk dalam neraka tu dia orang tak keluar dah tuan. Jangan main-main tau. Macam tuan-tuan pernah dengar kan yang ni nama yang paling popular lah bapa segala munafik kan, apa nama dia, Abdullah Ubay Abdullah Ubay Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, dia semayang belakang Rasulullah, tapi dia ni tidak dikonsider sebagai orang Islam. Tuan-tuan tahu tak dia ni masuk neraka, duduk dekat kerak api neraka tak keluar-keluar dah tau. Dia semayang belakang Rasulullah kan, dan dia mati kalau tuan-tuan tengok dalam hadis yang dikisahkan dia mati kafan dia jubah Rasulullah tuan-tuan jangan main. Rasulullah semayangkan jenazah dia. Kita ni memanglah tak dapat nak keluar tu kan,
Tapi orang macam tu pun masuk dalam api dan masuk dalam neraka tak keluar. So maknanya dia masuk dalam kelompok golongan orang munafik. Jadi kita ni jangan perasan sangat yang kita ni sentiasa berada di atas landasan Allah. Kita sentiasa minta Allah Ta'ala tu jaga akidah kita, jaga hati kita, jangan kita masuk dalam kelompok orang munafik, tuan-tuan. Jadi antara orang-orang yang tidak diiktiraf sebagai orang Islam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah orang yang macam ni lah, yang Allah dah tutup depan mereka, orang yang tak nak terima kebenaran, orang jangan rasa kita ni sentiasa je jadi orang Islam sebab kita sembahyang. Belum tentu ni, tuan-tuan. Jadi ada kriteria ataupun ada benda lain yang kita mesti kita kena jaga, tuan-tuan. Kalau kita nampak kebenaran, kita ikut kebenaran tersebut. Jangan kita tolak kebenaran disebabkan oleh apa saja sebab. Apa saja disebabkan oleh apa saja alasan. Okey, sekarang ni apa, tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebagai ulul albab? Okay, pada pandangan saya, tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa. Dan tidak ada jawapan yang salah. Asalkan jangan lari daripada kehendak ayat. Kalau tuan-tuan nak share boleh, nanti saya cuba komen lah dalam tu. Dan tuan-tuan cuba komen juga tau. Tuan-tuan komen dekat bawah tu, tuan beritahu aku lah pandangan tuan-tuan tentang ayat ni. So bagi saya lah, tuan-tuan ni, antara lain, bukan ni satu-satunya, dia nak menghibur orang macam saya sebenarnya. Sorry lah kalau tuan-tuan tak setuju. Dia nak menghibur orang macam saya. Sebab apa tau? Sebab bukan semua orang nak dengar cakap kita kan. Kadang kita bagi penjelasan, tak juga. Dan orang ni yang paling malang sekali, dia cari apalah kelemahan ustaz ni aku nak rembat dia. Apalah kesalahan ustaz ni aku nak komen dia. Apalah yang salah pada ustaz ni, apalah kekurangan pada ustaz ni. Ustaz ni sebenarnya bukan nak mengajar pun, sebenarnya dia nak kempen seorang belajar dengan Al-Furqan lah contohnya tadi. Dia bukan nak dengar apa kita cakap. Tak nak belajar tak apalah, pergilah belajar kat ustaz lain. Saya kempen sebab saya ajar bahasa Arab kan. Tak, maksud saya ialah dia nak hibur orang macam saya lah. Maknanya benda yang kita cakap, kalau orang tak nak dengar, tak apalah. So saya macam tu juga kan. Ustaz-ustaz lain, katalah Ustaz Don ke, Ustaz yang hebat-hebat yang kita selalu dengar kan. Ustaz Samsul Debat ke, Ustaz Azhar Idrus ke, diorang ni orang yang hebat, tuan-tuan ni, dan banyak mutiara-mutiara kata yang keluar daripada diorang, dan kebetulan mereka tu diberi kesempatan untuk bercakap di hadapan orang ramai dalam TV, dalam radio. Jadi janganlah ambil pada benda yang kita nak ambil untuk sengaja kritik dia, kecuali kalau dia memang ada kesilapan dari sudut dalil dia kata benda tu sahih sedangkan benda tu dhaif, ataupun dia sandarkan kepada Rasulullah sesuatu yang bukan daripada Rasulullah, yang itu ada orang yang akan tegur, tuan-tuan. Tapi kita janganlah jadi nasi tambah maki-maki dia, jangan. Kita tak ada authority. Yang ada authority biar dia buat. Dia tegur, dan barulah ustaz-ustaz ni dia berlapang dada dengan kesalahan dia, macam tu maksud dia. Tapi sekarang kadang-kadang ustaz yang menegur tu tak ada menegur tu dengan hemah, tapi dia punya pengikut-pengikut dia maki, ya Allah, tuan-tuan, tolong anak murid Al-Furqan jangan jadi macam tu, tuan-tuan. Kita jangan jadi nasi tambah tukang netizen yang marah-marah maki-maki orang ni. Dosa, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan Allah Ta'ala balas, nanti tak terjawab kita. Pahala kita mengajar, pahala kita mengaji, pahala kita mengajar habis semua nanti Allah Ta'ala bagi kepada orang yang kita umpat dan orang yang kita keji, tuan-tuan. So sekali lagi saya sebut, antara ayat ni ialah Allah Ta'ala nak bagi tenangkan hati Rasulullah. Orang macam ni tak apalah Rasulullah, kau bagi peringatan ke tidak, dia tetap tidak beriman. Hidayah itu adalah dari Allah, bukan dari kita. Tugas kita apa? Tugas kita sampaikanlah. Orang nak ikut, tak nak ikut tak apalah. Ataupun orang tak nak ikut kita, nak ikut ustaz lain, pergi ikut, tak ada masalah. Yang penting kau faham Quran. Itu yang saya nak sebenarnya. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian, dan insya-Allah nanti kita jumpa di lain pertemuan. Mudah-mudahan tuan-tuan sihat dan jaga diri baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti kita pun nak cakap tuan-tuan kalau nak belajar bahasa Arab dengan Al-Furqan, pergi ke 019 5119 5119 dan tuan-tuan WhatsApp saya berminat. Nanti insya-Allah admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.